Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kumpulan kami akan membentangkan subjek pengenalan ibadah korban, iaitu pengenalan ibadah korban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang dan kesemuanya daripada di PSU 5A. Nama saya Muhammad Aiman Muhammad bin Muhammad Nazri, daripada di PSU 5A akan membentangkan topik yang pertama, iaitu pengenalan. Apa itu ibadah korban? Dari sudut bahasa, ia berasal daripada perkataan bahasa Arab yang membawa maksud pendekatan. Dalam Kamus Dewan Bahasa tahun 2007, korban membawa maksud amalan menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyembelih binatang ternakan, iaitu lembu, kambing, kerbau dan sebagainya pada 10 Zulhijjah ataupun 3 hari selepasnya, iaitu hari Tasyrik. Dan dari sudut istilah pula ialah korban ialah sembelihan binatang, iaitu unta, lembu, kambing dan biri-biri. Dan biri-biri dengan tujuan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia dilakukan pada hari raya korban. Bagi dalil pensyariatan daripada surah Al-Hajj yang membawa maksud, dan telah kami jadikan untuk unta itu sebagai salah satu syiar dan daripada syiar Allah, kamu peroleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah padanya dan beri makanlah pada orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang itu yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta, demikianlah kami menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan daripada as-sunnah ataupun hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya, tidak ada satu amalan anak Adam di hari-hari nahar yang paling disukai oleh Allah selain menumpahkan darah, iaitu sembelih binatang korban, kerana binatang korban itu akan datang di hari kiamat nanti dengan tanduk dan kukunya dan bulu-bulunya sebagai saksi ke atas ibadah korban tuannya, dan sesungguhnya darah binatang korban itu akan tumpah di sisi Allah di suatu tempat sebelum tumpah ke bumi. Oleh itu, pilihlah olehmu binatang yang terbaik dan menarik untuk dikorbankan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dianggap sebagai hadis hasan gharib. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada presenter seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azubai bin Baharudin dari kelas PSU 5A. Saya sini akan menerangkan hukum pelaksanaan ibadah korban ataupun hukum ibadah korban itu. Menurut pandangan jumhur ulama berkata hukum melaksanakan ibadah korban ini adalah sunnah muakkad. Manakala pandangan mazhab Imam Syafi'i pula sunat ain bagi setiap orang-orang Islam di semasa hidup dia. Maksudnya setiap hidupnya mesti sekali perlu buat ibadah korban. Manakala dalam mazhab Imam Maliki pula berkata orang yang meninggalkan ibadah korban ini hukumnya adalah makruh bagi yang mampu. Manakala bagi yang telah berniat nazar korban, niat nazar untuk melakukan ibadah korban ini, hukum dia telah menjadi wajib bagi setiap orang yang dah meniatkan hukum nazar itu.
Imam Abu Hanifah pula berpendapat bahawa ibadah korban ini wajib sekali setiap setahun ke atas orang-orang yang bermukim. Apa itu mukim? Adalah orang yang tetap di tempat tinggalnya, tetap. Okey, yang kedua pula, hikmah ibadah korban. Seperti mana yang kita tahu, antara hikmah yang selalu dibicarakan adalah tanda bersyukurnya kita ke atas Allah SWT. Seperti mana yang telah memberi kita nikmat, hidup, makan, minum dan sebagainya. Dan hikmah yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Selain itu, antara hikmahnya adalah menolong golongan orang-orang fakir miskin yang tidak pernah merasakan keenakan atau kesedapan makan daging. Dan dengan melanjutkan harta kemewahan dan harta yang tidak ada dengan niat untuk mendapat pahala daripada Allah SWT dan keredaannya. Seperti mana dalam dalil dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada setiap bulu itu kita akan memperoleh satu kebaikan. Satu haiwan korban yang kita korbankan, seperti lembu, kambing, unta dan sebagainya, setiap bulu tu ada kebaikannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Yang ketiga pula, golongan yang dibenarkan untuk berkorban. Golongan yang dibenarkan untuk berkorban adalah first, mestilah yang pertama, mestilah orang Islam. Untuk golongan dibenarkan berkorban adalah pertama orang Islam, orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah. Yang kedua, orang merdeka, orang yang yang dilepas, bukan hamba. Dan yang ketiga adalah baligh. Baligh di sini satu sudah cukup umur dan mampu membezakan baik dan buruk semua itu. Yang tiga, berakal, tahu membezakan baik dan buruk seperti baligh, dan tahu mengeluarkan pandai mengurus diri. Dan yang terakhir, yang kelima, mampu dari segi kesihatan dia, duit dan sebagainya. Sebagai contoh, kita ada duit, tapi duit itu tak mampu untuk membeli seekor kambing, atau boleh membeli, tapi untuk makan kita ataupun keluarga kita tidak mampu menjaranya. Sebab itu mampu. Kalau sendiri ada duit yang kita membeli haiwan korban, dan ada lagi duit lebihan untuk keluarga, untuk saudara, ia dibenarkan. Itu dia rasa mampu. Sekian daripada saya. Saya akan serahkan kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qayyim bin Amri daripada kelas DPHU 5A. Nombor matrik DHU 2019 23564. InsyaAllah saya akan meneruskan penerangan mengenai waktu dan masa untuk melakukan ibadah korban. Baiklah, Allah SWT telah mensyariatkan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan korban pada tarikh yang ditetapkan, iaitu pada Hari Raya Aidil Adha dan 3 hari selepasnya, iaitu pada hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Menurut kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, waktu yang terbaik adalah bermula selepas terbit matahari pada hari Raya Haji, iaitu setelah menunaikan solat sunat Aidil Adha dan 2 khutbah sekadar sempat, dan diakhiri selepas terbenamnya matahari pada 13 Zulhijjah. Waktu yang terbaik dan afdal ialah menunaikan korban terus selepas selesai solat sunat haji raya haji. Di dalam suatu hadis, Rasulullah SAW telah bersabda, yang maksudnya, perkara pertama yang kami akan mulakan pada hari ini, iaitu pada hari raya Aidil Adha, ialah kami akan melakukan solat, kemudian kami pulang dan melakukan korban. Oleh itu, sesiapa yang melakukan perkara tersebut, maka dia telah melaksanakan sunnah kami. Dan sesiapa yang telah menyembelih sebelum itu, maka ia adalah daging untuk ahli keluarganya sahaja, bukan untuk ibadah sedikit pun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mana kata, di dalam hadis tersebut, Rasulullah menerangkan bahawa
ibadah korban seharusnya dilakukan selepas solat. Jika dilakukan sebelum solat hari raya Aidiladha, maka ianya tidak dikira sebagai korban, malah ianya adalah hanya sembelihan yang biasa. Binatang-binatang yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan korban ialah yang pertama, kibas, biri-biri ataupun domba. Yang kedua, kambing. Yang ketiga, lembu ataupun kerbau. Dan yang keempat ialah unta. Binatang yang tanduknya patah tetapi tidak sampai mengurangi daging tetap sah dijadikan korban. Akan tetapi jika patah tanduknya sehingga ke pangkal dan mengurangi daging, maka ia tidak sah dijadikan korban. Sama juga sekiranya terdapat anggota badannya seperti telinga ataupun ekornya yang terputus namun masih melekat pada badan, maka ianya masih sah dijadikan korban. Tidak sah untuk sesuatu korban sekiranya ianya dilakukan terhadap haiwan yang sedang hamil. Seterusnya, syarat-syarat bagi menyembelih haiwan korban. Afdal bagi seseorang untuk menyembelih haiwan korbannya sendiri. Walau bagaimanapun, dia boleh mewakilkan kepada orang lain atau syarikat maupun persatuan yang bersetuju untuk menguruskan ibadah korban baginya. Dan sunat baginya sama-sama hadir untuk menyaksikan dengan syarat-syarat seperti penyembelih korban hendaklah seorang Muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Namun yang lebih afdal ialah sembelihan korban adalah seorang lelaki, dan sunat orang perempuan mewakilkan kepada orang lelaki. Seterusnya, seseorang yang telah mumayyiz dan berakal selain itu mampu melakukannya dan dilakukan tanpa ada paksaan. Di samping itu, sembelihan makruh jika mewakilkan korban untuk disembelih oleh ahli kitab atau kepada kanak-kanak dan perempuan yang haid. Akhir sekali, jika korban itu disembelih oleh orang kafir yang diwakilkan oleh tuan korban sendiri, maka korban itu adalah tidak sah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Idris. Dia kena bagi tahu kelas semua. Nombor matrik saya. Ya. Okay, kau bagi sekejap kau relax. Baik bagi nombor IC. Okay, kat sini nanti potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim bin Idris, daripada kelas DPSU 5A. Saya akan sambung pembentangan kawan saya. Bahagian saya adalah lafaz niat korban. Saya akan menerangkan dan memberikan contoh niat korban. Lafaz niat korban adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu adhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, nawaitu adaan sunnatan tadhiyati lillahi ta'ala. Itu maksud dalam bahasa Melayu dia, sahaja aku menunaikan sunat berkorban kerana Allah Ta'ala. Bagi korban yang mewakilkan kepada orang, nafas niat dia berbunyi, saya wakilkan Tuan Haji Muhammad menyembelih lembu ini korban sunat daripada saya 1 bahagian dari 7 bahagian. Itu contoh lafaz niat untuk mewakilkan. Seterusnya, amalan yang bercanggah dengan hukum korban. Amalan membahagikan daging korban seperti seekor lembu korban kepada 8 bahagian, di mana 1 bahagian dikhaskan untuk tukang sembelih dan pekerja-pekerja yang melapah daging adalah suatu amalan yang bercanggah dengan kehendak hukum korban, kerana daging korban tidak boleh dijadikan sebagai upahan. Maksud dekat sini, pembahagian korban tu kena mengikut apa yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah amalan yang sepatutnya. Dalam keadaan tersebut, apa yang perlu dilakukan oleh mana-mana yang berkorban sebagai jalan keluar bagi masalah tadi ialah masing-masing hendaklah mengeluarkan
sedikit peruntukan sebagai imbuhan di atas penat lelah tukang sebelih dan pekerja-pekerja yang melapah daging seperti wang ringgit. Jangan sesekali berselindung di sebalik pemberian 1/8 bahagian daging korban itu kepada tukang sebelih dan tukang lapah dengan nama sedekah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala amat mengetahui dan hanya amalan yang benar-benar ikhlas sahaja yang diterimanya. Seterusnya, kadar daging yang digalakkan untuk makan diambil oleh orang yang berkorban sunat 1/3 dan daging korbannya untuk dimakannya tidak melebihi 1/3 bahagian. Itu untuk orang yang berkorban tadilah. Seterusnya, disedekahkan kepada fakir miskin 1/3 bahagian dan dihadiahkan kepada orang-orang kaya atau berada 1/3 bahagian. Itu adalah kadar pembahagian daging. Seterusnya, sembelihan korban yang dijual atau dijadikan upah. Mana-mana juzuk sembelihan korban sama ada dagingnya, kulitnya atau tanduknya tidak harus dijual atau dijadikan upah kepada tukang sembelih. Begitu juga tukang lapah walaupun korban itu korban sunat. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, an Ali radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa aqsima juludaha wa jilalaha wa amarani an la u'tiya jazzara minha syai'a wa qala nahnu nu'tihi min indina. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Ali radhiyallahu anhu untuk menyembelih unta sebagai korban pada hari penyembelihan dan menyuruhku untuk membahagikan kulit-kulit serta kain alas belakangnya dan melarangku dari memberi sesuatu pun dari sembelihan korban kepada tukang sebelih. Kata Ali radhiyallahu anhu, kami beri kepada tukang sebelih daging korban dari bahagian kami sahaja. Cerita dalam hadis ini, Rasulullah baginda sendiri telah berkata kepada Ali bahawa sembelihan korban tidak bolehlah dijadikan upah ataupun dijual. Itu saja dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Naim. Seterusnya, saya Nakib Amini bin Zulkifli daripada kelas DPHU 5A. Membuka matrik saya adalah DHU 2019-23604. Jadi saya akan meneruskan tentang tajuk sejarah korban. Seperti mana yang kita ketahui, sejarah korban pada zaman-zaman sebelumnya telah tertulis di Al-Quran dan diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menelusuri Al-Quran, bermula daripada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, zaman Jahiliyah, bangsa Yunani, bangsa Rom dan lain-lain. Jadi saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah korban pada zaman-zaman terdahululah. Sejarah yang pertama adalah sejarah korban pada zaman Nabi Adam AS. Ia dilakukan buat pertama kalinya oleh dua orang anak Adam, iaitu Qabil dan Habil. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga ayat 31. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Adam AS agar Qabil mengahwinkan dengan saudara kembar Habil dan mengahwinkan Habil dengan saudara kembar Habil. Oleh yang demikian, Adam AS menyuruh kedua-dua anaknya untuk melaksanakan korban
dan dia berkata bahawa di antara korban tersebut yang diterima korbannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi suami bagi saudara kembar Qabil yang cantik itu. Kedua-dua anak Adam alaihi salam tadi melaksanakan kewajipannya. Setelah korban-korban itu diletakkan di tempat yang telah ditentukan, turunlah api dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lalu membakar korban yang dipersembahkan oleh Habil. Melihat hal yang demikian, Qabil marah dan membunuh saudaranya Habil. Diriwayatkan bahawa korban Qabil ialah hasil tanaman yang kurang mutunya, tidak elok. Manakala korban Habil ialah 9 seekor kibas yang terbaik, sihat serta gemuk. Mulai dari kisah tersebut, penyembelihan korban dipandang sebagai suatu amalan kebaikan yang dilakukan bagi pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, yang kedua pula adalah korban pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ia terjadi sesudah taufan ataupun banjir besar yang melanda Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh AS membuat tempat yang sengaja dan tertentu untuk meletakkan korban tersebut. Kemudian korban tersebut diletakkan di tempat tadi dan disembelih olehnya. Yang ketiga pula adalah korban di zaman Nabi Ibrahim AS. Seperti mana yang kita ketahui, sambutan hari raya korban ataupun hari raya haji ini dilakukan. Asbabnya adalah daripada kisah Nabi Ibrahim AS, iaitu bersama anaknya Nabi Ismail AS yang sanggup berkorban demi melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah tersebut diceritakan dalam Al-Quran surah Asy-Syafiyat ayat 102 hingga 101. Ceritanya bermula pada suatu malam, iaitu malam ke-8 dari bulan Zulhijjah. Nabi Ibrahim AS bermimpi bahawa baginda diperintahkan agar menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Nabi Ibrahim AS tidak melaksanakan perintah itu di siang harinya. Oleh demikian, hari yang ke-8 dinamakan Yaumut Tarwiyah, iaitu hari untuk memikir tentang kebenaran mimpi tersebut. Pada malam yang ke-9, Nabi Ibrahim AS bermimpi lagi. Pada kali ini, Nabi Ibrahim AS mengetahui bahawa mimpinya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, dinamakan hari ke-9 di Zulhijjah dengan dalam bahasa Arab dipanggil Yaumul Arafah, iaitu hari yang diketahui melalui mimpi tersebut. Maka pada waktu hari yang ke-10 itu, Nabi Ibrahim AS melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan hari ke-10 Zulhijjah sebagai Yaumun Nahri, iaitu hari penyembelihan korban. Kemudian setiap tahun pada tiap-tiap hari yang ke-10 dari Zulhijjah, Nabi Ibrahim AS menyembelih korban. Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan Ismail AS dengan seekor kibas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kibas itu didatangkan dari syurga, iaitu korban yang pernah dilakukan oleh Habil. Tanduk kibas itu dipelihara baik-baik oleh Nabi Ibrahim AS sebagai tanda dan digantungkan di Kaabah. Dari abad ke abad, tanduk itu tergantung di situ hingga ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Kaabah terbakar semasa Az-Zubair radhiyallahu anhu. Barulah tanduk itu lenyap, mungkin turut terbakar dimakan api. Menurut Al-Hasan, kibas itu diambil oleh Jibril alaihissalam dari kampung Thabir, suatu tempat di Mina. Kibas tersebut adalah kepunyaan Nabi Ibrahim alaihissalam tetapi telah terlepas lari bila tiba di Sabir. Seterusnya, korban di zaman Nabi Musa alaihissalam, iaitu korban yang dilakukan oleh Bani Israel, menyembelih binatang. Korban itu iaitu kambing bagi tiap-tiap keluarga. Mereka mengadakan penyembelihan tersebut selepas diperintahkan keluar dari bumi Mesir. Kemudian diperintahkan ke atas mereka berkorban. Seterusnya, yang kelima pula adalah korban di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah,
korban terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dipuja, untuk meminta ampun, dan untuk memohon keselamatan. Yang pertama tadi adalah untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dipuja, iaitu sembilan ini dibakar dan diambil kulitnya sahaja, kemudian ia diberikan kepada tukang tenung. Yang kedua, untuk meminta ampun itu, sembelihan bagi tujuan ini dibakar separuh dan yang separuh lagi diberikan kepada tukang tenung. Yang ketiga, untuk mohon keselamatan pula, sembelihan ini dikorbankan dan dimakan sahaja. Seterusnya, korban bangsa Yunani dan Romawi serta penyembelihan manusia. Bangsa Yunani membahagikan daging korban kepada orang-orang yang hadir sedikit-sedikit untuk dijadikan berkat. Ketika upacara penyembelihan dilangsungkan, pendeta memercikkan madu dan air ke atas orang yang hadir. Kemudian madu dan air digantikan dengan air mawar. Adat memercikkan air mawar ini terdapat dalam upacara korban hingga sekarang, sehingga sebahagian manusia tidak mencukupkan korban itu dengan sembelihan binatang tetapi dengan menyembelih manusia pula. Bangsa Finiki, Persia, Romawi dan bangsa Mesir melakukan korban dengan penyembelihan manusia atau menggadaikan nyawanya sendiri. Dahulu adat ini berlaku di benua Eropah pada tahun 657 Masihi. Adat buruk ini dilarang oleh Majlis Ketua-Ketua Agama. Dalam pada itu, bangsa Jerman di masa itu terus juga mengerjakannya. Raja Arab Al-Hirah juga mempersembahkan manusia kepada tuhannya Al-Uzza. Menurut riwayat, bangsa Mesir dulu pada tiap-tiap tahun mempersembahkan seorang gadis kepada Sungai Nil. Gadis itu setelah dihias dengan seelok-eloknya ditenggelamkan ke dalam Sungai Nil. Adat ini berlaku hinggalah pada zaman Gubernur Amr bin Al-Ash. Ia dihapuskan kerana bertentangan dengan ajaran Islam. Seterusnya saya akan meneruskan pembincangan dengan tajuk Fadilat Ibadah Korban. Seperti mana yang kita ketahui, ibadah korban mempunyai pelbagai fadilat kepada penyembelih dan orang yang berkorban. Fadilat yang pertama ialah keampunan. Titisan darah korban yang pertama adalah merupakan pengampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu, iaitu sebagai penebus dosa yang telah dilakukan. Imran bin Husain radhiyallahu anhu bersabda kepada Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, wahai Fatimah, pergilah ke tempat penyembelihan korbanmu dan saksikanlah ia. Sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu adalah merupakan pengampunan bagimu di atas dosa-dosamu yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kedua pula adalah kebajikan hasanah yang dikurniakan kepada orang yang berkorban, maafkan saya, adalah sebanyak bulu binatang yang dikorbankan. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan maksudnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang ada pada korban itu? Rasulullah menjawab, ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim. Mereka berkata, apa yang akan kami peroleh darinya, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi setiap helai rambut satu kebajikan. Mereka berkata, bagaimana pula dengan bulu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi setiap helai bulu satu kebajikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga pula adalah darah korban yang tumpah ke bumi akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan menumpahkan darah menyembelih binatang korban. Maksudnya, sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, kuku dan bulunya pada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu, elokkanlah korban kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terima kasih. Saya teruskan pembincangan kami dengan presenter yang seterusnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan ibadah korban. Ibadah korban merupakan suatu ibadah yang mulia di sisi Allah dan ganjarannya amatlah besar. Di dalam ibadah tersebut terkandungnya 1001 hikmah. Oleh itu, ia adalah sunat muakkad. Umat Islam amat digalakkan untuk melaksanakan ibadah korban. Tambahan pula pada masa kini terdapat banyak kemudahan yang dapat memudahkan lagi ibadah ini dijalankan. Namun dalam kesibukan kita dalam mengejar ibadah ini, janganlah sampai terlepas pandang akan syarat-syarat dan sunnah-sunnah yang diajar oleh Rasulullah SAW supaya ibadat korban ini dilaksanakan dengan sempurna. Kefahaman tentang hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah korban sangatlah penting. Perhatian juga perlu diberikan dalam memenuhi tuntutan-tuntutan lain yang berkaitan seperti berwakil, membeli dan menyembelih sebagaimana yang dijelaskan di atas supaya amalan berkorban itu benar-benar menepati kehendak syarak. Sekian saja daripada kelas kami dalam pembutangan ini. Terima kasih kepada Ustaz Syakir. Sekian, terima kasih.